Okey, salam sejahtera pelajar-pelajar, murid-murid yang mengambil sains komputer. Kita teruskan dengan bab 2 pangkalan data tingkatan 4 iaitu 2.1.3 standard pembelajaran 2.1.3 mengenal pasti entiti, atribut, set hubungan dan kekardinalan berdasarkan keperluan pengguna. Okay, sebelum ni kita sudah sentuh sedikit, kamu sudah buat latihan standard pembelajaran 2.1.1 menjelaskan kepentingan integriti data, ketekalan data dan kelewahan data. Pastikan anda tahu apakah maksud ketiga-tiga ciri tadi itu. Dan yang kedua, 2.1.2 membezakan 4 model-model pangkalan data. Iaitu yang paling awal, model yang paling awal tu hierarki, rangkaian, hubungan, relational dan berorientasikan objek. Objek oriented. Jadi kita lebih banyak tumpukan perhatian untuk membuat model pangkalan data jenis hubungan relational, sebab itu masih lagi popular sehingga hari ini. So dalam topik silibus kita untuk sains komputer dari tingkatan 4 hingga 5, kita lebih banyak konsentrate tumpukan perhatian tentang hubungan relational, pangkalan data hubungan relational. Baik, kita teruskan. Okey, bagi membina sebuah jadual hubungan relational yang baik, kita perlu tahu apakah ciri-ciri yang ada dalam jadual hubungan itu, ataupun bagaimana kita boleh laksanakan jadual yang baik untuk pangkalan data. Okay, kita perlu kenal pasti dulu apa itu entity. So apa itu sebenarnya entity? So dalam slide ini kita nampak entity itu ialah suatu objek unik dan boleh dikenal pasti dalam sesuatu persekitaran yang kita boleh nampak. Boleh kita, biasanya dia macam betul lah, is a real life, kita boleh lihat seperti orang, tempat atau benda. Dan entity ni dia ada data deskriptif, Okey, macam orang, okey, macam murid. Murid, apakah data deskriptif dia? Dia ada nama, okey, nombor IC, dia duduk kelas mana, okey, itu ada data deskriptif. So ini murid ni layak menjadi entity. Kalau entity yang tidak ada data yang boleh dikaitkan dengan objek tersebut, maka objek itu tidak sesuai menjadi entity. Okey, kalau objek itu tidak ada deskriptif dia, then itu bukan entity. Okey, setiap jadual, kalau satu jadual dia mewakili satu entity. Maksudnya nama jadual tu ialah nama entity. Nama entity. Nama entity seharusnya menggunakan kata nama. Mesti gunakan kata nama. Okey, bagaimana pula dengan atribut? Macam tadi cikgu sebutkan tadi itu, setiap entity ada data deskriptif. So data deskriptif tu sebenarnya ialah atribut. Data deskriptif tu ialah atribut. Okey. Atribut menerangkan ciri-ciri sesuatu entity. Apa dia punya, kalau kita gunakan adjektif. Okey. Murid, apakah atribut murid tadi cikgu sudah sebut? Yang kita boleh kaitkan dengan murid, nama, nombor kad pengenalan, tarikh lahir, alamat, kelas dan lain-lain. Okey. Kita perlu cari apa atribut yang sesuai untuk
entiti murid. Kalau guru kita guna atribut nama guru, kita juga boleh gunakan nombor kad pengenalan, alamat guru, nomor telefon guru, dan banyak lagi kita boleh tambah untuk atribut dia. So ingat atribut merupakan data deskriptif. What is describing entity tersebut? Apa data yang boleh describe entity tersebut? Okey, set hubungan. Set hubungan ialah hubungan antara entity. Dua entity. Satu entity tidak boleh ada hubungan. So, satu saja. Dia mesti melibatkan dua entity. Okay, dua entity. Set hubungan ialah merujuk pada perbuatan. Dia gunakan kata kerja. Set nama hubungan ni gunakan kata kerja. Okay. Macam entity objek ini, apa hubungan dia dengan entity subjek? Apakah hubungan dia dengan entity objek yang ini? Okay. Let's say guru, entity guru dan entity murid. Apakah hubungan yang berkaitan? So biasanya guru mengajar, dalam nama hubungan sini mengajar murid. So itu ialah hubungan antara guru dengan murid. Okay. Okay, kita teruskan dengan set hubungan, sambung. So contoh-contohnya macam sudah ditunjukkan di sini. Adam belajar sains komputer, Aileen belajar geografi, Anastasia belajar sejarah. Belajar gunakan kata kerja. Okay, gunakan kata kerja. Okay, lukis gambar raja, hubungan kena lukis. Ini lukisan dia. Okay, belajar itu merupakan kata kerja. So ada contoh lagi di bawah ni, ada contoh yang lain. Okay, kita boleh lihat di sini hubungan-hubungan yang lain. Okay, cikgu teruskan. Baik, kekardinalan. Apa itu kekardinalan? Merujuk kepada perhubungan antara entity. Okey, jangan silap antara tadi tu, set hubungan itu apa hubungan antara entity. Kalau kekardinalan ni hubungan dia berapa bilangan entity yang boleh dihubungkan dengan entity yang lain melalui set hubungan. Okey, berapa bilangan entity yang terlibat yang boleh dihubungkan. Bilangan lah. Kata penting sini, kata kunci itu ialah bilangan entity yang boleh dihubungkan. So, kekardinalan ada 3 jenis. One to one, satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. So, apa satu ke satu ni? Okay, contoh macam ini. Seorang warga negara hanya mempunyai satu kad pengenalan. Dia hanya ada satu saja kad pengenalan. Dia tidak boleh ada dua atau lebih. So itu ialah hubungan one to one. One to one, satu ke satu. Okey, satu ke banyak. Contohnya di sini, seorang murid boleh menyertai lebih daripada satu kelab di sekolah. Murid boleh sertai lebih satu daripada kelab. So ini hubungan tidak boleh guna satu persatu kan? Satu ke satu sebab dia boleh join lebih daripada satu kelab. So hubungan tu ialah satu ke banyak. Satu ke banyak. Bagaimana pula dengan banyak ke banyak? Okey, banyak ke banyak. Macam ini contoh, ramai pelanggan bagi sebuah pasar raya membeli berbagai barangan. Ramai pelanggan boleh membeli banyak barang. So banyak ke banyak. Banyak ke banyak.
Teruskan. Okey, bagi membina sebuah jadual pangkalan data hubungan, ini contoh dia punya jadual. Kita perlu tengok, perlu kenal pasti ya, yang atas tu, yang subjek ini merupakan, yang ini merupakan nama jadual, atau ini merupakan nama entiti bagi satu jadual itu. Seterusnya kita perlu ada yang ini apa? Ini merupakan kolom atau lajur, bidang atau bidang. Apakah bidang ni? Bidang ni ialah kod subjek. Okay, bidang ni ialah kod subjek. Seterusnya kita perlu ada baris. Okay, baris atau rekod. Okay, rekod. So ada berapa rekod sini? Dalam contoh ini ada berapa rekod? Adakah dia ada 3 atau 2? Okay, dia ada 2 rekod. Ada 2 rekod. Yang atas tu tidak masuk itu merupakan lajur atau bidang. Okay, ada berapa lajur sini? Ada 3 lajur. Kod subjek, subjek dan aliran. Rekod ada 2. Okay, ada 2 rekod. So ini merupakan langkah-langkah bagaimana kita bina jadual pangkalan data hubungan. Kita ingatlah, kita bina jadual berdasarkan kepada model pangkalan data hubungan, relational database. Okey, itu saja penyelesaian cikgu. Harap dapat membantu untuk menjawab latihan seterusnya. Sekian, terima kasih.